Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk pertama kalinya Wan Salbia Mio Yahya bersidang di sini untuk sama-sama kongsikan kepada anda pengalaman-pengalaman saya di dalam menguruskan warga emas. Okey, ada orang tanya kepada saya, sebenarnya siapa yang bertanggungjawab untuk menjaga warga emas ini? Bukankah warga emas ini sepatutnya dijaga oleh anak-anak mereka sendiri? Alright, betul. Memang saya tak nafikan itulah yang sepatut-patutnya kita lakukan. Kenapa tidak kita berbakti kepada ibu bapa kita sewaktu mereka tidak mampu untuk menguruskan diri mereka sendiri, betul tak? Sedangkan masa kita kecil, ibu bapa kita berkorban tenaga, masa dan wang ringgit untuk menjaga kita dan bersama-sama dengan kita throughout the journey. Dan bila mereka tua, kita kata kita tak mampu pula nak jaga mereka. Betul. Saya agree. Sepatutnya anak-anaklah yang berhabis-habisan masa dan tenaga untuk uruskan ibu bapa yang tidak mampu untuk jaga diri mereka sendiri. Tapi walau bagaimanapun kita kena faham, anak-anak zaman sekarang ni mereka tidak lagi berada di zaman seperti zaman dahulu, yang di mana mereka tidak perlu bekerja, suami dan isteri bekerja seharian untuk menyara kehidupan seharian. Dan dinamik kehidupan hari ini juga telah berubah, iaitu kalau kita tengok di zaman dahulu, kebanyakan rumah-rumah di zaman dahulu berada di atas tanah, iaitu rumah story, double story ke, banglo ke, ataupun rumah berada di atas tanah, rumah bawah. Tapi zaman sekarang ni anak-anak tidak lagi mampu untuk berada di rumah bawah. Kebanyakan mereka terpaksa duduk di apartmen ataupun rumah flat ataupun kondo yang tinggi. Kadang-kadang orang tua tak suka rumah-rumah yang sebegini. So dinamik dia telah bertukar. So balik kepada tanggungjawab siapa yang sebenarnya selayaknya untuk menjaga warga emas ini, of course balik kepada anak-anak. Tapi anak-anak zaman sekarang dia ada options, dia ada pilihan untuk pastikan ibu bapa mereka terurus sentiasa dan sentiasa ada profesional yang menjaga mereka. So saya personally rasa jika anak-anak terpaksa keluar bekerja, suami dan isteri keluar bekerja, adik-beradik yang lain pun terpaksa bekerja, option ataupun pilihan untuk ibu bapa ini diuruskan oleh profesional adalah bukan satu perkara yang perlu dipandang serong, kerana lebih baik anak-anak ini ambil mereka yang profesional untuk jaga ibu bapa mereka di rumah ataupun di pusat-pusat jagaan, daripada ibu bapa mereka sendirian di rumah tidak terurus. Mana yang lebih baik? Bagi saya personally, yang lebih baik adalah ibu bapa mereka diuruskan di rumah ataupun di pusat jagaan, diuruskan dengan rapi, dipantau, dikawal selia dan dijaga makan dan minum mereka di rumah, baik di rumah ataupun di pusat jagaan, dan ianya adalah lebih baik daripada mereka sendirian tidak terurus di rumah. So jika anda tanya kepada saya siapa yang sepatutnya bertanggungjawab untuk jaga ibu dan bapa mereka, balik kepada anak-anak. Tapi anak-anak ada pilihan yang terbaik untuk uruskan ibu bapa mereka. So dalam soal untuk uruskan ibu bapa ni, kadang-kadang saya faham anak-anak zaman sekarang kan, kadang-kadang adik-beradik, ada 5 orang adik-beradik, tapi tak semuanya akan bersepakat di dalam menguruskan ibu bapa. Saya faham. It's okay, jangan rasa gundah gulana jika Kak Long ataupun Kak Ngah ataupun Acu tidak sepakat dalam menguruskan ibu bapa. Salah seorang daripada kamu, salah seorang daripada kita kena take step yang terdahulu, iaitu maknanya berani untuk selangkah ke hadapan untuk uruskan ibu bapa ni. Walaupun dikecam, kadang-kadang saya faham, kadang-kadang Acu tak suka, kadang-kadang Kak Angah tak suka, Kak Angah kecam, Acu cakap macam ni, Kak Angah cakap macam ni, Kak Long cakap macam ni. Tak apa, tapi ingatlah satu pesanan untuk diri saya sendiri, ingatlah satu perkara yang suami saya sentiasa tekankan kepada saya, iaitu selama mana lagi lah mak ayah kita ni nak hidup, setakat itulah kita ada masa yang tinggal untuk kita berbakti kepada ibu dan bapa kita. Saya rasa sedih sangat bila suami saya cakap macam tu, sebab dia kata berapa lama lagi mak nak hidup, berapa lama lagi bapa kita nak hidup.
Berapa lama lagi lah kita boleh berbakti kepada mereka? Bila mereka dah tak ada esok, bolehkah kita nak berbakti kepada mereka? Tak boleh kan? So, oleh itu jangan risau, jangan gaduh-gaduh. Siapa yang rasa macam adik-beradik dan adik-beradik tu dia tak bersepakat di dalam menguruskan ibu bapa, tak mengapa, ambil je tanggungjawab tu. Minta restu suami ataupun minta bantuan daripada isteri untuk sama-sama uruskan ibu bapa ni. Ada jalan dia. Jangan sendirian. Di Malaysia ni insya-Allah ada ramai pakar-pakar perubatan, pakar-pakar kaunseling yang boleh membantu anda di dalam menguruskan ibu bapa anda di rumah maupun di pusat jagaan sendiri. Pusat jagaan di Malaysia. Jika anda perlukan bantuan, jangan risau, boleh reach out kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba bantu apa yang perlu, apa yang termampu, apa yang terbaik untuk ibu bapa selagi yang saya mampu. Pesanan yang terakhir daripada saya, jangan biarkan ibu bapa anda sendirian di rumah maupun di kampung. Bawa mereka ke sini, jagalah mereka sepenuh hati, penuh dengan kasih sayang. Dan jika ada perkara yang tidak menyenangkan hati, is okay, letak ke tepi sebentar. Kerana ingat, saya sentiasa pesan kepada diri saya sendiri, ini masa untuk kita berbakti kepada ibu bapa kita terlalu singkat sangat. So put aside your emotions, your feelings, your grievance, your revenge kalau ada. Put it aside, because Allah tahu apa yang terbaik untuk diri kita dan apa yang terbaik untuk ibu bapa kita. Masa yang tinggal, gunakan sebaik yang mungkin. Letak sepenuh hati kasih dan sayang untuk ibu dan bapa kita. Semoga Allah redha dan semoga Allah bantu kita dan semoga Allah limpahkan kasih dan rahmat untuk kita selagi kita melimpahkan kasih dan sayang untuk ibu dan bapa kita, insya-Allah. Pesanan ini juga sebenarnya untuk diri saya sendiri. Semoga saya istiqamah membantu mereka yang memerlukan dan juga sentiasa istiqamah untuk buat yang terbaik untuk ibu dan bapa saya, insya-Allah. Saya doakan untuk anda juga. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi, insya-Allah.